Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi pada hari ini, hari yang ke-27 Ramadan. Hanya tinggal 3 hari saja lagi untuk kita menamatkan tarbiyah dalam madrasah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diangkat darjat kita di sisinya, menjadi hamba-Nya yang lebih bertakwa, insya-Allah. Satu hari satu ayat. Hari ini masuk ayat yang ke-27 insya-Allah daripada surah Saba. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Kalla bal huwallahul azizul hakim. Jadi ayat yang ke-27 ini masih lagi dalam rangka dialog atau perbahasan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy yang tidak mahu menyembah Allah yang Esa. Jadi semua hujah-hujah ini dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah yang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hendak berdepan dengan golongan yang musyrik ini. Okey, jadi sebagaimana yang kita lihat dalam ayat-ayat yang sebelum ini, hujah-hujah ini masih relevan sampai sekarang, di mana kita masih boleh gunakan apabila kita berdepan dengan katalah kenalan kita, kawan kita, sahabat kita yang masih tidak mahu membuka mindanya menyembah ataupun beriman kepada Allah yang Esa, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, qul, maknanya katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aruni, maknanya tunjukkan kepada aku. Tunjukkan kepada aku. Aruni, saya baca sambung, aruni allazina alhaqtum bihi syuraka. Jadi maknanya cuba tunjuk kepada aku Tuhan-Tuhan yang engkau hubungkan, yang engkau dakwa sebagai sekutu kepada Allah. Siapa Tuhan yang orang musyrik ketika itu mempersekutukan Allah dengan Tuhan tu? Iaitu patung-patung berhala-berhala yang kan mereka letak di sekeliling Kaabah kan. Jadi Allah suruh Nabi bagi tahu kepada musyrikin, aruni, tunjukkan. Jadi bukanlah nak tunjuk benda-benda tu semua, sebab Nabi dah nampak dah patung-patung tu, Nabi dah tahu dah apa yang mereka sembah. Tapi maksudnya tunjukkan apakah ciri-ciri yang ada pada berhala-berhala tu sehingga melayakkan dia menjadi sekutu kepada Allah. Jadi katalah Allah Maha Pencipta. Cuba tunjuk ada tak sifat penciptaan kepada berhala tu. Allah pemberi rezeki. Ada tak pada mereka ciri-ciri yang boleh menampakkan mereka juga berkongsi dengan Allah dalam memberi rezeki, berpakat dengan Allah dalam memberi rezeki. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Boleh tak ada tak pada berhala-berhala tu sifat-sifat ataupun kuasa menghidupkan dan mematikan? Itu maksudnya lah, aruni, tunjukkan kepada aku. Jadi memang satu permintaan, cabaran yang mereka fikir kan, kalau mereka nak dakwa berhala ni sekutu kepada Allah, ada ke pada berhala itu sifat-sifat ketuhanan, iaitu mencipta, memberi rezeki, memberi mudarat, memberi manfaat, segala sifat yang
yang perlu ada pada Tuhan yang kita patut sembah? Cuba tunjuk. Kan? Jadi kalau kita nak tengok satu contoh pernah berlaku ya pada sahabat radhiyallahu anhum, ingat tak nama salah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Darda, ya, Abu Darda dari kalangan Ansar, yang dikatakan yang paling akhir memeluk Islam dari kalangan Ansar adalah Abu Darda. Dia ni menyembah berhala. Pada suatu hari sahabat dia yang telah memeluk Islam, iaitu Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah, dia agaknya berapa kali ajak, tak juga nak ikut ni. Satu hari mereka berdua ni datang ke rumah Abu Darda. Ketika itu Abu Darda tidak ada di rumah. Mereka masuk dalam rumah dan pergi tuju ke tempat penyembahan Abu Darda. Ada berhala yang dia sembah di situ. Mereka berdua memecahkan berhala tu. Pergi ketuk sampai berhala tu jatuh dan pecah berkecai. Masa tu Abu Darda tak ada di rumah. Isteri dia Ummu Darda ada. Okey. Jadi dah pecah berhala tu, mereka berdua balik. Kemudian tak lama Abu Darda pun balik. Abu Darda balik, dia tengok berhala tu dah pecah berkecai. Pecah berkecai. Dia tak adalah pula siapa yang pecahkan berhala aku ni, aku nak cari dia, aku nak bunuh dia, tak ada pula. Ya, dia tunduk duk kutip pecahan berhala dia yang bersepah-sepah tu. Wallahu alam lah berhala dia daripada apa ya, mungkin kayu ke apa kan. Jadi dia pun duduk kumpulkan pecahan-pecahan yang berkecai tu sambil berkata, apalah engkau ni kan, kenapalah engkau tak lawan, orang duk ketuk, kamu duk biar je, kamu pecah, lawan lah. Macam itulah dia duk bersungut kepada berhala dia yang dah pecah tu. Okey, jadi mendengar rungutan itu, Ummu Darda pun mencelah. Dia kata, kalau berhala ni dia dapat mempertahankan kita, tentu dia dapat mempertahankan dirinya sendiri. Kalau berhala ni berfaedah kepada kita, tentulah dia dapat melindungi diri dia daripada diserang, dipecahkan. Ada yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti nampak Nida. Okey. Ahlan wa sahlan. Terima kasih kerana sudi mendengar ya. Okey, jadi itulah dia pun terfikir, betul. Ya juga kan, kalau berhala kita duk sembah ni, kalau dia dapat mempertahankan kita, melindungi diri kita daripada bencana, daripada bahaya, kenapa dia tak pertahankan dirinya? Orang datang ketuk dia, pecahkan dia pun pecah, tak ada buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Jadi Abu Darda pun terus bangkit. Dia kata kepada Ummu Darda, okey, cuci akan air, aku nak mandilah. Dia kata, dia pun mandi, terus pergi pakai baju yang smart, pergi jumpa Nabi SAW, terus memeluk Islam. Jadi tu orang yang berfikir. Dia mungkin tanya, boleh ke kita ambil pendekatan macam ni ya? Tengok kawan kita sembah berhala, kita pergi ketuk. Jadi wallah alam, itu satu pendekatan dakwah yang mungkin sesuai untuk orang tertentu dalam suasana yang tertentu, tapi dia bukanlah satu pendekatan yang umum kan. Nabi SAW pun tidak pernah guna pendekatan ini ya. Tapi cuma cakap, cuba kamu buktikan, kalau nak kamu sembah sangat berhala-berhala tu, cuba tunjuk apa kuasa yang ada pada berhala tu. Tak ada kan. Jadi itulah Kala tidak sekali-kali, tak ada apa pun sifat-sifat uluhiyah ke rububiyah ke yang ada pada berhala tu. Nak kata dia boleh mencipta, tak boleh mencipta. Nak kata dia boleh memberi rezeki, tak boleh beri rezeki. Nak kata dia boleh melindungi kamu daripada mudarat pun tak boleh, tak ada. Sama sekali tak ada. Jadi kalau dah tak ada, apa makna kamu duk sembah dia tu? Gitu kan. Jadi
Bahkan huwallahul azizul hakim. Bahkan Allah lah satu-satunya yang memiliki segala sifat-sifat uluhiyah, rububiyah yang melayakkan kita menyembah dia, yang menjadikan dia layak kita sembah, berhak kita sembah. Sebab kita bila kita sembah Tuhan tu, maknanya kita mengharapkan sesuatu kebaikan daripada Tuhan yang kita sembah. Mengharapkan dia melindungi kita daripada perkara yang tidak baik, mengharapkan dia memberikan kita rezeki, dan paling penting ialah menyatakan kesyukuran kita kepadanya kerana dia telah mencipta kita dan menganugerahkan segala nikmat yang tidak terhingga ke atas kita. Jadi balillah, bahkan bal huwa Allah. Huwa Allah, huwa lagi Allah lagi kan. Maknanya huwa maknanya dia lah satu-satunya Allah yang berhak disembah, dan Allah pula bersifat dengan sifat kesempurnaan yang disebut di sini Al-Aziz, maknanya maha perkasa. Maha perkasa maknanya dia tak boleh ditewaskan oleh sesiapa. Maha gagah perkasa, tak ada siapa pun boleh mengatasi dan menewaskan dia. Al-Hakim, maha bijaksana. Bijaksana maknanya dia tidak melakukan sesuatu yang tak berguna, yang tak berfaedah. Jadi kita tengok gabungan dua sifat ni. Kalau kita tengok pada manusia lah kan, kalau dia gagah, dia kuat, tapi dia tak bijak, nanti dia bertindak ikut suka. Macam orang Kelantan sebut gedebek. Gedebek maknanya dia ikut kepala dia lah. Siapa pun tak boleh nak tegur dia. Tapi kerana tidak ada sifat bijaksana tu, kadang-kadang tindakan dia walaupun tak boleh dibantah, tak boleh ditegur, kadang tindakan dia tak tepat, kan, tak menguntungkan dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha bijaksana. Jadi keputusannya, tindakannya memang tepat, adil, betul, berfaedah. Dan dia tahu dia nak buat apa, dan bila dia buat keputusan, tak ada siapa yang boleh lawan, tak ada siapa yang boleh bantah. Itu gabungan dua sifat yang menunjukkan maha sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bijak je, dia fikir bijak, nak buat tu, nak buat ni, tapi tak ada daya. Kan, tak ada daya. Dia buat keputusan, datang orang lain, alah tak gunalah. Kan. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW supaya sampaikan kepada kepada kaum musyrikin bahawa berhala yang mereka sembah langsung tidak layak untuk disembah, sebab tidak ada langsung padanya ciri-ciri ataupun sifat-sifat ketuhanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang lagi bagi salam. Terima kasih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang aku sembah ni, dia adalah satu-satunya Tuhan yang sebenar-benarnya layak dan berhak disembah, kerana dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, di mana kalau kita menyembahnya, maka kita akan kita akan dijamin kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi kita tengok bermacam-macam cara, bermacam-macam uslub, bermacam-macam pendekatan yang digunakan oleh Nabi SAW melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya begitu prihatinnya, begitu bersungguh-sungguhnya, begitu apa lagi nak kata ya, begitu nekatnya perjuangan Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyerlahkan kebenaran kepada umat manusia, mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pendekatan-pendekatan ini yang masih relevan untuk kita gunakan sampai sekarang ya. Yang penting kita kena rajin mentadabbur, belajar dan berfikir apa yang pendekatan yang sesuai untuk kita gunakan. Ramai lagi di luar sana manusia yang tidak mengenal penciptanya sendiri dan tidak menghalakan sembahannya kepada Tuhan yang sebenar.
Marilah kita sama-sama berusaha untuk menyebarkan agama ini kepada hamba-hamba Allah di luar sana, insya-Allah. Okey, cukup satu ayat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri sendiri, terutamanya, dan untuk sahabat-sahabat yang bersama menonton dan mendengar pada hari ini. Jika dirasakan ia baik dan bermanfaat, sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan kita yang lain. Ya, mudah-mudahan makin kita sebarkan, makin kita tak tahu hati siapa yang Allah akan buka melalui apa yang kita sampaikan ini. Mungkin dalam 10 orang yang kita sampaikan, mungkin ada seorang atau belum ada. Teruskan kita sampaikan agama ini, sebab tanggungjawab kita hanya menyampai. Yang memberi hidayah, yang membuka hati hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalaulah Allah membuka hati seseorang melalui usaha kita, Masya Allah, ganjarannya untuk kita lebih baik daripada dunia dan segala isinya, insya Allah. Itulah yang sangat-sangat kita harapkan. Kalau sepanjang hayat kita ni ada seorang yang Allah buka pintu hati dia melalui usaha kita, Masya Allah, sangat-sangatlah bersyukur. Kalau ada seorang pun kan, apalagi kalau ramai. Jadi kita nak ramai ke nak seorang ke, kenalah berusaha tanpa jemu, insya-Allah. Ya, sekian dulu pertemuan untuk petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.